Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani, salam pinta ABJM Kampus Datuk Razali Ismail. InsyaAllah pada hari ini kumpulan kami akan membentangkan iaitu keterampilan berbahasa BMMB 1134 yang diselia oleh Encik Mansur bin Cik Tum. Baiklah, sebelum kami masuk kepada isi kandungan yang terdapat dalam kami punya pembentangan pada hari ini, izinkan saya memperkenalkan diri dahulu. Nama saya Muhammad Amir bin Muhammad Najmuddin dan ahli kumpulan saya iaitu Akil Danish bin Zahral Azim, Muhammad Adam bin Masyari dan Ahmad Lutfan Takif. Kita masuk pula kepada apakah itu keterampilan berbahasa. Menurut Kamus Dewan edisi keempat pada tahun 2010, keterampilan membawa maksud kecekapan atau kemampuan yang tinggi, manakala berbahasa bermaksud mempunyai bahasa dan menggunakan bahasa serta mempunyai budi bahasa yang baik. Keterampilan berbahasa merupakan cara penggunaan bahasa seseorang ketika berkomunikasi, sama ada dari segi kesopanan atau kehalusan berbahasa mengikut situasi sopan santun supaya tidak dianggap biadab, seperti kita menolak permintaan daripada orang lain kerana tidak menggunakan keterampilan berbahasa ini. Ini adalah maksud yang ingin ditekankan dalam keterampilan berbahasa. Seterusnya adalah aspek keterampilan berbahasa, di mana kita di sini mempunyai 4 aspek, iaitu mendengar, bertutur, membaca dan menulis. Yang pertama sekali mendengar, di mana mendengar adalah satu kemampuan untuk memahami dan menafsirkan informasi yang disampaikan oleh orang lain secara verbal. Ini melibatkan kemahuan memahami berbagai action, intonasi dan gaya berbicara. Seterusnya adalah bertutur, di mana bertutur adalah satu kemampuan untuk menyampaikan fikiran, pendapat dan idea secara jelas dan efektif melalui ucapan. Seterusnya ialah membaca, di mana ialah satu kemampuan untuk memahami dan menafsirkan teks tertulis dengan akurat. Ini melibatkan pemahaman terhadap kata-kata, frasa, kalimat dan teks secara keseluruhan. Akhir sekali ialah menulis. Menulis ialah kemampuan untuk menyusun fikiran, gagasan dan informasi ke dalam bentuk tulisan yang jelas, teratur dan gramatikal. Ini mencakup penggunaan struktur kalimat yang tepat, kosakata yang sesuai dan menepati koheren. Seterusnya, keterampilan berbahasa. Yang pertama, mulakan dengan kemahiran bertutur dan mendengar, kemudian membaca dan menulis. Dan yang kedua, sentiasa ada latihan dan praktikkan dalam kehidupan seharian. Yang ketiga, bertujuan dan ada matlamat. Yang keempat, mempunyai tata cara yang betul dan sistematik. Yang kelima, penguasaan aspek tata bahasa yang tinggi. Dan yang terakhir, yang keenam, inisiatif yang tinggi dalam meningkatkan kecekapan berbahasa. Kemudian, apakah kepentingan keterampilan berbahasa ni? Di sini saya sertakan ada 3 bidang. Ada 3 kepentingan dalam bidang-bidang tersebut. Jadi, bidang yang pertama adalah dalam bidang pentadbiran. Pentadbiran memerlukan kecekapan berbahasa yang tinggi dalam organisasi bagi memastikan organisasi mencapai visi dan misi. Seterusnya, tanpa keterampilan berbahasa yang tinggi akan menimbulkan konflik dalam organisasi kerana sistem penyampaian kurang berkesan sama ada dalam kalangan pentadbiran bawahan maupun atasan. Bidang pentadbiran meliputi aspek dalam kerajaan maupun dalam swasta, sama ada dalam unit kecil maupun yang berskala besar. Seterusnya, kita pergi kepada bidang pekerjaan. Dalam bidang pekerjaan, keterampilan berbahasa amat diperlukan. Tidak kira apa sahaja kerjaya seseorang itu. Setiap pekerja akan berinteraksi setiap hari dan pada setiap masa dengan sesiapa sahaja yang mereka hadapi. Lebih-lebih lagi mereka yang berkaitan dengan pekerjaan mereka ketika berurusan dengan orang luar. Tanpa kecekapan yang tinggi, seseorang itu akan diklasifikasikan sebagai pekerja yang kurang
kompeten dan efisien dalam melaksanakan tugas. Dan yang terakhir adalah innovation, yang di mana bidang sosial ialah berkaitan dengan aktiviti sosial yang kita lalui dalam kehidupan seharian selain aktiviti yang berkaitan dengan pentadbiran dan pekerjaan. Kecekapan berbahasa dalam melaksanakan aktiviti sosial cukup penting sebagai warga negara yang hidup dengan harmoni dan sejahtera. Tanpa ada kecekapan berbahasa dalam melayari kehidupan seharian, seseorang itu akan menghadapi masalah dalam kalangan masyarakat. Masalah yang berlaku berpunca daripada salah faham yang menyebabkan berlakunya masalah dan konflik hanya kerana kurang keterampilan bahasa dalam berbahasa. Untuk kepentingan kredibiliti dalam pengucapan awam, saya akan mengetengahkan 3 kepentingan, iaitu yang pertama keyakinan, yang kedua seni bicara, yang ketiga informasi yang tepat. Untuk poin yang pertama iaitu keyakinan. Apakah itu keyakinan? Keyakinan ini dalam kredibiliti adalah merupakan aspek yang penting semasa seorang pengucap itu memberi hujahan dia, yang mana ia bertujuan untuk meyakinkan para audiens, para pendengar itu tentang hujahan yang diberikan. Selain itu, untuk seni bicara. Apakah itu seni bicara? Seni bicara ini merupakan lenggok dalam pengucapan awam, yang mana perkara ini merupakan aspek yang penting untuk seseorang itu mengaplikasikan semasa pengucapan awam. Hal ini bertujuan untuk apabila kita ada seni bicara ini, lenggok dia itu, dia dapat menarik minat audiens itu untuk mendengar. Dalam masa yang sama, audiens itu tidak bosan semasa kita untuk mendengar hujahan kita. Untuk poin yang ketiga, poin yang terakhir, iaitu informasi yang tepat. Sebagai seorang yang dalam pengucapan awam ini, kita hendaklah memberi hujahan itu dengan orang kata hujahan yang tepat, mempunyai sumber-sumber yang tepat, agar orang kata informasi itu tidak menjadi kemuskilan bagi pendengar dan audiens. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi diucapkan kepada pegawai-pegawai dan hadirin yang dihormati sekalian. InsyaAllah pada hari ini saya akan merasmikan mesyuarat bilangan 1 tahun 2024 berkaitan dengan mengapa kehadiran parti di Malaysia semakin meningkat. Jadi sebelum kita masuk kepada yang lebih lanjut berkaitan dengan mesyuarat kita, alangkah lebih baik kalau kita akan bicarakan berkaitan agenda-agenda yang kita akan sampaikan dalam mesyuarat ini. 3 agenda buat hadirin sekalian, iaitu yang pertama sekali, punca kemasukan parti ke Malaysia. Yang kedua, implikasi kemasukan parti ke Malaysia. Dan yang terakhir sekali, iaitu cara mengatasi kemasukan parti ke Malaysia. Saya sebagai Menteri Pertahanan, insya-Allah pada hari ini akan mendengar ataupun menerima pandangan daripada pegawai dan hadirin sekalian berkaitan dengan mengapa kehadiran parti di Malaysia semakin meningkat. Jadi sebelum kita masuk kepada agenda kita yang pertama, alangkah lebih baik kalau kita fahami dulu apakah yang dimaknakan dengan parti ini. Parti ini merupakan pendatang asing tanpa izin ataupun pendatang haram yang merupakan golongan yang masuk atau tinggal di sebuah negara secara haram, iaitu tidak mengikut undang-undang migrasi, contohnya memasuki negara seperti Malaysia. Mereka ini lebih gemar melakukan tujuan yang meragukan tanpa diatur oleh mana-mana pihak. Hal ini telah menimbulkan kemarahan dari sudut rakyat tempatan daripada rakyat-rakyat kita dan menyebabkan berlakunya lambakan parti ini masuk ke Malaysia secara haram, dan mereka ini seolah-olah kebal daripada undang-undang. Oleh hal yang demikian, saya rasakan sudah tiba pada masanya kita mengambil tindakan yang agak serius kepada parti ini.
Selain itu mereka juga tidak mengamalkan tahap kebersihan yang tinggi. Misalnya ketika berada di Kuala Lumpur, bandar raya utama kita, seolah-olah um, Kuala Lumpur menjadi sebagai salah satu daripada tempat pelancongan yang tidak mesra pelancong disebabkan oleh pendatang asing tanpa izin. Oleh kerana demikian, saya rasakan perlu ada satu tindakan yang perlu diambil dan ini saya akan serahkan kepada pegawai-pegawai saya sebentar lagi. Jadi, kita akan masuk kepada agenda kita yang pertama, iaitu punca-punca kemasukan parti. Okey, baiklah. Saya akan mendengar atau memanggil pegawai saya, iaitu yang pertama sekali saya jemput dan mempersilakan Encik berikan sikit pandangan berkaitan punca-punca kemasukan parti. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua yang mendengar pada hari ini. Orang kata tak kenal maka tak cinta kan? Okey, nama saya Ahmad Lutfan Taki bin Nasran. Hari ini saya akan membentangkan tentang faktor-faktor kenapa kemasukan parti ni di negara kita. Antara punca yang pertama, mengapakah parti ini datang ke negara kita, iaitu permintaan tinggi merupakan faktor tarikan kemasukan buruh asing dalam negara. Yang mana menurut kajian Persatuan Bersatu Malaysia, sektor pelandangan kelapa sawit dan getah mengalami kerugian pendapatan sebanyak 370 juta antara tahun 1980 hingga 1985 disebabkan kekurangan pekerja. Hal ini menyebabkan majikan-majikan peladang-peladang itu mengambil buruh-buruh asing ini untuk bekerja dengan dia. Jadi itu merupakan antara salah satu faktor mengapa parti ini banyak datang ke negara kita. Okey, baiklah. Terima kasih kepada Encik Ahmad Lutfan Takif atas pandangan yang bernas. Okey, saya rasa mungkin tidak cukup setakat itu sahaja. Saya akan menjemput pegawai kita yang seterusnya, iaitu Encik Muhammad Akil. Dipersilakan. Terima kasih kepada Kementerian Pertahanan Malaysia Muhammad Amiruddin bin Najmuddin, dan terima kasih kepada pegawai Lutfan Takif yang telah memberi satu punca parti datang ke Malaysia, iaitu permintaan buruh asing yang tinggi. Jadi di sini saya merasakan ada lagi punca yang besar yang dapat kita cari ataupun yang dapat kita lihat di dalam data yang telah kita kumpulkan. Jadi antara punca parti datang ke Malaysia ialah kadar pertukaran mata wang yang menguntungkan mereka. Dan di mana kebiasaannya tujuan mereka yang utama adalah untuk mendapatkan duit dan menghantar hasil upahan ke kampung mereka. Hal ini kerana mata wang Malaysia sangat tinggi berbanding mata wang mereka secara tidak langsung, meskipun gaji mereka di Malaysia biasa-biasa sahaja, namun apabila ditukar, hasil tersebut akan berlipat kali ganda di kampung mereka. Sebagai contoh yang dapat saya berikan adalah duit Malaysia RM100 apabila ditukar kepada rupiah Indonesia bersamaan RM329,000. Hasil ini tersangatlah besar bagi mereka. Kesannya mereka akan lebih tertarik untuk bekerja di Malaysia berbanding negaranya kerana hasil yang berlipat kali ganda. Itu pada pandangan saya. Okay, terima kasih diucapkan kepada Encik Muhammad Akil. Jadi, Encik Muhammad Adam, adakah anda ada pandangan ataupun kritikan berkaitan dengan punca kemasukan parti? Dipersilakan. Ya, terima kasih Tuan Amir. Jadi saya juga merasa bahawa kemasukan parti ke negara kita ini juga disebabkan oleh kemantapan negara kita sendiri, di mana negara kita mempunyai kestabilan ekonomi, di mana ini telah mempengaruhi fikiran para pendatang asing yang datang ke negara kita untuk menikmati ekonomi yang stabil, di mana kenaikan harga barang tidak melonjak terlalu tinggi dan tidak juga menurun terlalu rendah. Ekonomi kita juga sangat stabil dan tidak mengalami perubahan yang terlalu besar dalam masa yang terdekat. Yang kedua adalah faktor
pembangunan negara yang telah membuka banyak ruang pekerjaan. Dan seperti yang kita tahu, negara kita adalah negara yang membangun dan sedang membina pelbagai penempatan bangunan. Ini telah menjadikan para pendatang asing ini mengambil peluang untuk bekerja, dan juga para majikan yang tidak memandang tinggi kepada permit warga asing ini. Saya rasa itu sahaja daripada saya, Tuan Amir. Okey, baik sekali atas pandangan dan juga idea dan faktor mengapa punca kemasukan parti ini ke Malaysia. Namun saya ingin jelaskan lagi yang disebutkan oleh Encik Muhammad Adam berkaitan dengan kestabilan ekonomi negara yang menjadi sebagai salah satu daripada kemasukan buruh asing ke negara Malaysia ini. Bagaimana pertumbuhan pesat ini dinyatakan dalam Kementerian Ekonomi, iaitu telah melebihi 8% untuk 8 tahun berturut-turut berkaitan kepesatan dalam bidang ekonomi hingga dengan perindustrian. Ini adalah statistik yang dikeluarkan oleh Kementerian Ekonomi. Saya mewakili daripada Kementerian Pertahanan, kita melihat daripada tenaga buruh yang diperlukan di Malaysia sehingga Mac tahun 1993 selama 444,000 orang pekerja asing telah masuk ke Malaysia secara halal. Ini adalah secara halal. Apalagi kalau secara migrasi haram, maka tentulah jumlahnya hampir mencecah 1 juta warga asing. Sementara itu, seramai 886,000 buruh asing telah masuk ke Malaysia secara tidak sah antara bulan Jun 1991 hingga tahun September 1994. Ini adalah bukti yang nyata bagaimana disebabkan kestabilan ekonomi di Malaysia juga menjadi faktor yang utama kemasukan parti buruh ke Malaysia. Jadi saya rasa untuk punca-punca kemasukan parti ini kita telah mendengar, iaitu 4 punca-punca kemasukan parti yang utama. Kalau begitu saya rasa lebih baik kalau kita pergi kepada agenda yang seterusnya, iaitu agenda yang kedua, implikasi kemasukan parti. Implikasi merupakan kesan yang menjadi sebagai salah satu daripada punca mengapa kesan yang disebabkan oleh kemasukan parti ini. Okey, saya akan jemput yang pertama Encik Muhammad Akil untuk memberikan sedikit pandangan. Persilakan. Terima kasih Tuan Amiruddin. Sebentar tadi kita telah bincangkan tentang punca kedatangan warga asing ini. Jadi apabila kedatangan warga asing ini terlalu berlebihan di Malaysia, mesti ada kesan-kesannya. Jadi di sini saya akan menerangkan tentang kesan kepada masyarakat. Antara kesan ketara yang dapat kita lihat adalah keselamatan rakyat Malaysia yang semakin terjejas. Hal ini kerana sejak kebelakangan ini, banyak isu-isu yang membabitkan orang asing mengamuk dan memukul warga tempatan sehingga cedera ataupun kehilangan nyawa. Secara tidak langsung, warga tempatan merasa amat terancam kerana kita tidak tahu latar belakang warga asing tersebut. Sebagai contoh, terdapat banyak kes rumah orang tempatan dirompak, kes ragut, pergaduhan dan pelbagai lagi. Kesannya masyarakat akan takut untuk keluar daripada rumah dan keluar bercuti bersama keluarga. Jadi ada pendapat lain tentang kesan kepada masyarakat? Pegawai-pegawai lain? Okay, saya jemput yang lain. Okey, Encik Muhammad Adam, Encik Muhammad Lutfan, ada pandangan? Izinkan saya mencelah ya. Untuk implikasi kemasukan parti, sebentar tadi Akil telah mengutarakan pendapat beliau, iaitu tentang keselamatan rakyat-rakyat di Malaysia. Selain itu, antara implikasi kemasukan parti juga ialah penyakit-penyakit berbahaya juga akan merebak secara meluas. Hal ini dikatakan demikian kerana buruh asing yang sah akan dikenakan pemeriksaan kesihatan. Sebaliknya, pendatang asing tanpa izin ini tidak berbuat demikian. Dia tidak mengambil cek kesihatan dan sebagainya. Banyak antara mereka berasal dari kawasan negara yang mundur. Sebagai contoh, negara Bangladesh dan sebagainya. Kesannya,
ia akan merebak penyakit-penyakit yang berbahaya seperti seperti penyakit AIDS, TB, penyakit kelamin dan sebagainya. Akibatnya, rakyat kita menjadi mangsa. Statistik telah menunjukkan bilangan rakyat yang menghidap penyakit TB meningkat semula. Oleh hal demikian, banyak pendatang asing ini banyak memberikan kesan kepada negara kita, terutama sekali membawa penyakit yang berbahaya kepada negara kita. Terima kasih. Okey, Cik Muhammad Adam, silakan. Ya, seperti yang saya katakan sebentar tadi, ini juga membawa kesan buruk pada ekonomi negara kita. Di mana apabila sesuatu negara melebihi populasi yang seharusnya sesuai untuk sesuatu ekonomi. Sepertinya apabila majikan mengambil pekerja di luar negara yang datang secara haram ke negara kita, mereka mendapat gaji dan gaji mereka disalurkan kepada negara di mana tempat mereka tinggal. Ini telah mempengaruhi jatuhnya mata wang kita kerana sering mengalir ke negara lain. Peningkatan jumlah warga asing juga telah menyebabkan keperluan barangan mentah di negara kita juga semakin meningkat. Di mana apabila sesuatu barang tidak dapat mencukupi untuk semua rakyat, maka akan berlaku kenaikan harga. Dan apabila berlaku kenaikan harga, maka wang kita akan mengalami kejatuhan. Kerana mungkin apabila negara kita tidak dapat menampung kos barangan mentah yang akan dikeluarkan. Itu saja daripada saya. Okey, baiklah. Terima kasih semua pegawai yang telah menyebut 3 kesan tadi, implikasi. Dan saya juga ingin menekankan satu implikasi berkaitan kemasukan parti, iaitu berkaitan soal kesihatan di Malaysia. Bagaimana penyakit seperti kusta dan TB seolah-olah meningkat ketika mana berlakunya berlambakan daripada penempatan warga asing tanpa izin ini atau parti ini, yang menyebabkan, yang menyusahkan rakyat kita, yang menyebabkan sektor kesihatan kita menelan belanja yang tinggi disebabkan oleh lambakan warga asing tanpa izin ini. Jadi saya rasa untuk implikasi ini kita sudah mendengar dan saya sudah menambah satu lagi menjadikan 4 implikasi berkaitan kemasukan parti. Alangkah lebih baik kalau kita pergi kepada agenda yang seterusnya, iaitu cara mengatasi kemasukan parti. Sebelum saya masuk kepada cara mengatasi kemasukan parti, suka saya ingatkan kepada semua yang hadir pada mesyuarat pada malam ini, kita ingin tekankan bahawa kita ingin menjadikan Malaysia sebagai salah satu negara pelancong, mesra pelancong, dan ingin menjadikan Malaysia ini sebagai salah satu daripada negara destinasi utama, bukan sekadar bukan untuk warga asing menikmati infrastruktur di negara ini, tapi untuk menjamin keselesaan rakyat kita pada hari ini. Jadi saya rasa mungkin topik ini boleh ditekankan oleh pegawai kita. Saya jemput dan persilakan untuk berkaitan dengan cara mengatasi. Saya jemput Encik Muhammad Adam untuk memberikan sedikit pandangan berkaitan cara mengatasi. Pada pandangan saya, cara-cara mengatasi kemasukan mereka ni juga sangat berkait dengan majikan-majikan syarikat. Majikan syarikat harusnya memberi perhatian yang sangat penuh terhadap pekerja-pekerja mereka. Mereka boleh mengambil pekerja, namun mereka harus memastikan bahawa permit mereka sah dan tempoh mereka untuk tinggal di negara ini harus sentiasa diperbaharui. Saya juga berharap bahawa para majikan menjalankan tanggungjawab masing-masing dalam menjaga pekerja mereka. Itu saja pendapat saya, Tuan Amir. Okey, baiklah. Encik Muhammad Lufan, ada pandangan? Ya, terima kasih kepada Tuan Moderator kita pada hari ini, iaitu Cik Amir. Pada pandangan saya lah, setiap masalah mesti ada dalam penyelesaiannya. Untuk cara mengatasi kemasukan parti, bagi pandangan saya pula ialah pihak berkuasa wajar meningkatkan kawalan dan penguasaan di sepanjang sepadan dan sepanjang pantai.
pihak polis, marine, immigration dan tentera laut hendaklah bergabung tenaga dan berganding bahu untuk mengatasi masalah ini. Pihak-pihak tersebut haruslah lebih giat dalam mengesan tempat-tempat pencerobohan untuk menyekat kemasukan parti ini. Usaha seumpama ini orang kata akan menyukarkan kemasukan pendatang tanpa izin, lalu ia dapat mengurangkan jumlah parti di negara kita. Sekian saja daripada saya. Encik Muhammad Akil, silakan. Saya bersetuju dengan pegawai Lutfan Takif yang di mana kerjasama dengan, kita boleh katakan ni bahawa kerjasama dengan negara lain. Sebagai sebuah negara yang luas persepadanannya dan mempunyai banyak negara jiran, Malaysia hendaklah meminta kerjasama antara satu sama lain dengan negara luar agar pergerakan mereka iaitu warga asing dapat dikesan dan diberkas. Hal ini kerana apabila persepadanan negara dikawal ketat dan dijaga dengan betul, maka peluang untuk warga asing keluar sempadan adalah tipis. Sebagai contoh, membuat rondaan laut dengan lebih kerap dan memasang pengesan sekiranya terdapat pergerakan keluar masuk kapal yang tidak berdaftar. Kemudian kerajaan juga boleh memperketatkan juga kawalan di persepadanan dalam hutan agar warga negara asing ini yang terlepas dari laut dapat ditangkap. Kesannya kita dapat mengawal parti ini di negara kita dan negara luar secara bersama. Itu saja. Okay, baiklah, terima kasih atas pandangan daripada semua. Saya ingin menambah lagi dan saya bersetuju dengan pandangan yang dilontarkan tadi oleh Encik Muhammad Lutfan dan Encik Muhammad Akil, iaitu kita perlu meningkatkan lagi dasar keselamatan. Jadi saya akan mengarahkan kita punya pegawai dan saya juga akan membentangkan iaitu satu pembentangan yang berkaitan dengan dasar-dasar kerajaan dalam mengatasi kemasukan pendatang asing tanpa izin ini. Kerana dasar kerajaan merupakan dasar yang penting untuk digubal dan dijadikan sebagai salah satu daripada cabang utama sebelum melaksanakan yang dipanggil sebagai arahan tugas. Jadi bagi cara mengatasi kemasukan parti ini saya rasa sudah tiba kepada penghujungnya. Alangkah lebih baik kita pergi kepada sesi seterusnya iaitu sesi roundtable. Sesi roundtable ini saya akan buka untuk kepada sesiapa sama ada ingin memberikan penggulungan ataupun penutup bagi setiap pegawai. Kalau ada boleh buka mic dan dipersilakan. Ya, saya di sini ingin memberi satu kesimpulan terhadap apa yang kita bincangkan tadi. Sebenarnya pendatang asing ni sudah lama berlaku di negara kita. Namun pada mulanya negara kita tidak memberi perhatian kerana pada mula-mulanya kemasukan mereka ini masih lagi terkawal. Namun akibat negara yang tidak memberi perhatian terhadap perkara ini, negara kita telah menerima pelbagai kesan kerana kemasukan mereka yang tidak dapat dikawal lagi, yang telah mengancam masyarakat kita, ekonomi kita dan juga keselamatan negara kita. Sekian. Izinkan saya memberi kesimpulan. Jadi kesimpulannya adalah semua pihak memainkan peranannya masing-masing, tidak mengira sama ada daripada masyarakat, kerjasama negara ataupun undang-undang sendiri. Kerana apabila kerjasama yang banyak, maka masalah parti ini akan lebih mudah untuk diatasi. Jadi saya berharap kepada Tuan Amir segera mengambil tindakan dan mengarahkan pasukan-pasukan negara untuk mengambil inisiatif-inisiatif yang telah kita bincangkan di dalam mesyuarat ini untuk agar negara Malaysia tidak terlanjur daripada kemasukan warga negara asing yang melampau. Sekian saja. Izinkan saya juga memberi kesimpulan, konklusi berkaitan dengan topik yang kita bincangkan iaitu parti. Yang mana bahawa kita dapat simpulkan, saya bersetuju dengan apa yang
pendapat yang diutarakan oleh saudara Encik Akil sebentar tadi, iaitu setiap lapisan masyarakat serta pihak-pihak yang berkuasa, pihak yang bertanggungjawab hendaklah berganding bahu untuk mengatasi masalah ini. Yang mana jikalau ada masyarakat yang tahu di mana selok-belok tempat yang mana kemasukan pendatang asing ni, perlu beritahu kepada pihak berkuasa agar pihak berkuasa dapat mencari jalan penyelesaiannya. Oleh hal demikian, apabila kerjasama ini berlaku secara berterusan, impak positif akan datang kepada kita, yang mana kekurangan pendatang asing datang ke negara kita. Itu saja daripada saya. Okeylah, baiklah. Kita semua telah mendengar daripada pegawai-pegawai semua, iaitu daripada hadirin sekalian, berkaitan dengan satu konklusi yang sangat utuh dan tepat. Kita sebagai wakil kerajaan, kita perlu memainkan peranan yang besar. Bukan sahaja kerajaan, namun rakyat juga di segenap lapisan masyarakat perlu memainkan peranan yang besar dalam mengatasi masalah ini. Kerana bulat air, kerana pembentung bulat manusia, kerana muafakat. Kita memerlukan satu pemuafakatan di antara rakyat dan juga kerajaan saling membantu, saling terikat antara satu sama lain agar parti ini, pendatang asing tanpa izin, tidak masuk secara mudah dan secara haram kepada di Malaysia ini. Justifikasinya, sebelum daripada nasi menjadi bubur, baiklah kita sama ada rakyat Malaysia, kerajaan ataupun rakyat Malaysia, ambillah satu pendekatan yang lebih muafakat supaya Malaysia ini dapat memanfaatkan borak asing ataupun daripada parti ini, namun dengan secara yang halal, bukan secara parti pendatang asing tanpa izin untuk masuk ke Malaysia. Kerana parti ini merupakan salah satu masalah yang besar dalam negara kita, dan kita tidak mahu wujudnya satu budaya yang tidak kena dengan amalan di Malaysia ini. Saya rasa setakat itu dulu di Malaysia, saya rasa setakat ini dulu untuk kita punya perjumpaan mesyuarat bilangan pertama tahun 2024 berkaitan dengan isu pendatang asing di Malaysia ini. Sekian, terima kasih atas kehadiran semua dan pandangan dan kritikan yang telah diberikan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.